بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya merakamkan banyak-banyak terima kasih kepada pengerusi dan juga jawatan kuasa masjid di atas undangan pada pagi ini, yang sebenarnya apabila disebut sebagai majlis ilmu dan tidak ada alasan untuk nak menghampakan ataupun untuk nak orang kata tidak memenuhi undangan ataupun sebarang jemputan untuk majlis ilmu, sekalipun sebenarnya saya pun bukanlah hebat, bukanlah handal sebagaimana penceramah-penceramah ataupun undangan-undangan yang lain. Namun untuk mengadakan majlis dan untuk majlis itu berjalan, insya-Allah saya bersama-sama dengan tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dikasihi, yang dihormati sekalian. Tuan Imam, begitu juga dengan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, begitu juga dengan ahli-ahli qaryah Masjid Tun Khalil ini. Alhamdulillah, untuk pertemuan pada pagi ini saya ingin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sekadar satu dua ayat ataupun sepotong dua ayat yang mudah-mudahan sebagai perkongsian untuk kita bersama. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan depan kiri kanan, alhamdulillah tuan-tuan haji semua dah, puan-puan hajah ramai dah. Dan kalau nak dihitungkan dari sudut amalan, saya rasa tuan-tuan haji, hajah-hajah banyak amalan kalau nak dinisbahkan dan nak dibandingkan dengan saya. Jadi sebenarnya saya ini juga adalah sebagai orang kata tompang lah, tompang masjid, tompang majlis ilmu, tompang untuk mendapat barakah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis yang dikatakan sebagai majlis ilmu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Suratul Hajj ayat yang ke-77. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi kita lah, kalau kita baca ayat, kita dengar, kita lah orang yang beriman, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak tempat apabila memulakan ayatnya disebut dengan ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Kerana orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, orang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman itu juga apabila diperintahkan ataupun disuruh untuk sesuatu perkara
sekalipun perkara itu adalah merupakan perkara yang besar ataupun merupakan perkara yang berat, namun orang beriman itu akan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasa dengar hukum syarak. Hukum syarak. Dan kalau mengikut usul fiqh, hukum syarak itu ialah tintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada mukallafin, kepada orang-orang yang macam kita ni. Orang yang cukup sifat, cukup panca indera, ada potensi untuk terima dan melaksanakan perintah syarak, hukum hakam agama. Jadi orang macam kita ni lah. Orang yang mana ditaklifkan dengan bebanan agama, bebanan syarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Allah Subhanahu wa taala itu kita kena lihat dari sekurang-kurangnya dua sudut. Apakah kitab itu ataupun tintah perintah itu supaya kita melaksanakan perintah Allah, ataupun tintah perintah itu supaya kita meninggalkan segala kekejian, kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan berjumpa hukum syarak itu berkaitan dengan hukum taklifi dan hukum wadainya. Dan di bawah hukum taklifi itu juga sekurang-kurangnya ada 5 benda, iaitu berkaitan dengan wajib, berkaitan dengan sunat, berkaitan dengan haram, berkaitan dengan makruh, dan begitu juga berkaitan dengan harus. Jadi orang yang beriman ini, orang Islam yang beriman ini, apabila diperintahkan oleh Allah akan sesuatu perintah, mereka mampu untuk melaksanakan sekalipun perintah yang besar, iaitu perintah jihad fi sabilillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beli dan nak beli apa yang ada pada orang yang beriman, apa yang ada pada orang Islam yang beriman itu, apa yang ada. Tengoklah apa yang ada pada orang Islam yang beriman itu. Harta benda mereka, jiwa raga mereka, semuanya sanggup dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak offer kepada golongan fasik, golongan kafir, golongan munafikin, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi tawaran yang sebesar-besarnya kepada orang Islam yang beriman. Bi anna lahumul jannah, dengan ganjaran ataupun pertukaran ataupun ujrah daripada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dengan al-jannah, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan syurganya macam mana, kenikmatan pada syurganya macam mana, sungai-sungai yang mengalir dalam syurganya macam mana, kenikmatan makan, minum dan segala apa yang ada dalam syurga itu tidak ada tolak bandingnya dengan apa kenikmatan yang kita nikmati ataupun kecapi di dalam kehidupan kita di dunia hari ini. Tidak ada tolak bandingnya dengan kenikmatan syurga yang dijanjikan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul jannah. Belilah tiket. Belilah tiket dan alhamdulillah. Ini adalah proses kita beli tiket untuk kita nak mendapat ashabul jannah, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Irka'u wasjudu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan supaya rukuk. Begitu juga wasjudu, memerintahkan supaya sujud. Jadi rukuk dan sujud itu ada di dalam ibadah as-salah,
sembahyang. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, solat subuh di sini alhamdulillah pengimarahannya ramai, alhamdulillah. Dan berkaitan dengan ibadat solat ini merupakan perkara besar yang kadang-kadang dikesampingkan, tak berapa diambil berat, tak berapa diindahkan oleh sebahagian besar umat Islam. Baik di tanah air kita ini, begitu juga di tempat-tempat lain. Pernah suatu masa, saya di bumi Syam, di selatan Lebanon. Jadi, kadang-kadang kita pergilah keluar daripada kawasan kita, daripada kamp kita, pergilah ke masjid di pekan kecil, di luar daripada kamp kita. Dan bila pergi, kita tengok dialah muazzin, dialah imam. Masjid besar lebih kurang macam ni juga, masjid batu. Dialah muazzin, dialah imam. Masya Allah. Lepas tu saya tanya, mana orang Islam yang lain? Dia kata mereka semuanya sibuk. Barangkali sibuklah musim pun musim sejuk, musim dingin, barangkali sibuk dengan urusan masing-masing, barangkali banyak yang tak keluar rumah dan seumpamanya. Okeylah. Dan di waktu yang lain pula kebetulannya singgah lagi tanya lagi. Yang akhirnya imam dia bagi tahu, dia kata kebanyakan orang Islam khususnya di tempat dia tak solat. Masya Allah. Jadi musibah tu banyak nak sampai lah. Apabila sesebuah negeri, sesebuah daerah, sesebuah negara apabila mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak berapa nak endahkan sangat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau benar-benar menghayati khitab perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan solat itu, aqimus solah wa atuz zakat adalah perintah tuntutan, dan tuntutan itu talaban jaziman, tuntutan yang pasti. Bukan tuntutan yang main-main 50-50, tidak. Tuntutan yang pasti. Dan orang yang memahami tuntutan solat itu sebagai fardu ataupun sebagai wajib, tuntutan yang pasti tak akan mempermain-mainkan ibadat solat. Jadi barangkali sebahagian daripada orang Islam tidak betul-betul menghayati, ataupun mereka mengambil mudah, ataupun mereka setengahnya menganggap ibadat solat itu benda kecil ataupun benda biasa yang boleh ditinggalkan begitu saja. Masya Allah. Itu tempat orang. Tempat kita pun Masya Allah, kadang-kadang dahsyat juga tempat kita ni. Tuan-tuan haji-haji barangkali tak berapa nak merayap. Tempat-tempat pelancongan, bandar hilir, tebing-tebing sungai dan seumpamanya. Masjid Kampung Ulu tu, lepas tu je. Depan masjid tu, sungai. Tempat-tempat makan, apa semua sekali. Cuba tengok keadaan umat Islam di tanah air kita sendiri. Orang Islam ni, moden rupanya. Dulu kita luar negara tengok, pakai yang ketat-ketat, pakai yang sendat-sendat, apa semua sekali. Tudung pun lebih kurang, kadang-kadang tak bertudung, apa semua sekali, dengan rambut blond, dengan rambut dye, apa semua sekali. Masya Allah. Hebat juga umat Melayu Islam di tanah air dalam hal-hal sedemikian rupa. Jadi itu suasana-suasana yang membimbangkan. Jadi pelihara-ialah diri kita, ahli keluarga kita, dan kalau boleh lebih daripada itu, supaya terhindar daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sama-sama memberi kefahaman yang jelas dan mendalam berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan Islam, dan berkaitan dengan amanah yang dipikul sebagai manusia mukallaf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apabila diperintah dengan iraka'u wasjudu, maka orang beriman tadi akan akur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka rukuklah mereka, maka sujudlah mereka, maka beribadahlah mereka, maka mengerjakan solatlah mereka orang-orang yang beriman tadi. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah akan sekalian kamu Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala, tanpa berkongsi, tanpa berbelah bagi. Sekalipun manusia hari ini banyak berkongsi Tuhan, banyak berbelah bagi, berkaitan dengan pengabdian, berkaitan dengan sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kamu. Dan pada ayat-ayat yang lain pun perintah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Tapi banyak umat, hatta umat Melayu Islam pun banyak yang syirik, banyak yang rosak. Dan syirik pula ada yang syirik jali yang terang-terang, ada syirik yang khafi yang tersembunyi, dan itu banyak memerangkat orang Islam. Hatta umat Islam Melayu di tanah air kita ini banyak terperangkap dengan fenomena-fenomena ataupun gejala-gejala syirik itu. Apatah lagi manusia yang tidak menghiraukan dosa dan pahala, jauh sekali untuk menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setengah-setengahnya kita boleh lihat dalam masyarakat kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Masya-Allah. Manusia ni berani setengah-setengahnya memperolok-olokkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, mencerca orang lain, menghina orang lain, mengata orang lain, memfitnah orang lain. Kita tak payahlah. Dahlah kita ni ibadat berapa banyak, pahala tak berapa banyak, dan usia rata-ratanya dah masuk usia warga emas. Mahal sangat usia ni. Jadi kalau semua itu akan disernakan dengan perbuatan kita sendiri, kita buat ibadat, kita menghapuskan ibadat kita. Apa maknanya? Tak dapat apa-apa kita. Dan kita menjadi di kalangan orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahli ibadat, tapi pada masa yang sama kita melakukan umpat keji, cela mencela, khianat mengkhianati di antara satu sama lain, takabur, ego dan seumpamanya. Semua keadaan-keadaan itu akan memakan dan memusnahkan amal kebajikan, amal ibadat yang kita kerjakan. Jadi kita sama-sama jagalah supaya amal ibadah, pekerjaan-pekerjaan, kebaikan-kebaikan yang kita buat itu tidak dimusnahkan ataupun tidak terbakar seumpama api memakan bahan bakarannya. Dalam hadis Nabi pun ada perumpamaan orang yang beribadat tetapi mereka melakukan umpat keji, cerca mencerca di antara satu sama lain, fitnah memfitnah di antara satu sama lain, seumpama api memakan bahan api ataupun bahan bakar, musnah pahala ataupun amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan. Dan kita pun tak naklah sedemikian rupa. Kita minta jauh, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal sedemikian rupa. Jadi pengabdian kita tidak ada berbelah bagi kecuali kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan kerjakanlah kamu sekalian akan kebaikan. Benda baik banyaklah. Benda baik banyak. Suruh orang buat baik pun benda baik. Sedekah pun benda baik. Majlis ilmu pun benda baik. Tolong orang pun benda baik. Ta'awun, tolong menolong, ajak kepada kebaikan-kebaikan apa semua, sekali banyak
benda-benda baik di dalam kehidupan kita. Hatta buang sampah tengah jalan, bersihkan masjid, hatta tidur dengan isteri pun disifatkan sebagai sedekah ataupun disifatkan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita boleh faham skop kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Terbentang luas kepada hamba-hambanya, terbentang luas kepada kita. Tunggu lagi kita lah nak ke tak nak, mahu ke tak mahu, pilih ke tak pilih perkara-perkara kebaikan. Jadi sedangkan itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengerjakan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita ni. Jadi kita ni masih ada peluang sementara kita ada di atas muka bumi. Dan apabila kita meninggalkan muka bumi, berada di bawah muka bumi, di alam barzah, dan permulaan alam barzah itu habis dah, putus dah. Amalan kita, kebaikan kita, ibadah kita, apa semua sekali, kecuali sedekah jariah, anak soleh, apa semua sekali itu boleh tolonglah. Boleh tolonglah, ilmu-ilmu yang manfaat, mengalirlah. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi sebenarnya, orang-orang yang telah terlebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kubur dah. Dalam ayat Quran apa banyak sebut. Dalam kubur dah, mereka merintih, minta walaupun sedetik cuma nak naik atas muka bumi semula. Untuk apa? Untuk nak buat baik dah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala awal lagi dalam ayat perintah, wa'f'alul khaira, buatlah kamu akan kebaikan, buat baiklah, buat baiklah, buat baiklah. Jadi tak semuanya yang menyahut cabaran kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sehingga di dalam kehidupan mereka leka, lalai, lupa sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedemikian rupa yang akhirnya apabila mereka berada dalam keadaan alam barzah itu dalam kubur sehingga minta walaupun sedetik cuma dengan Allah Subhanahu wa taala untuk nak naik semula atas muka bumi untuk nak melakukan kebaikan. Jadi tak ada peluang. Jadi kita ni walaupun di usia warga emas masih lagi terbentang peluang yang luas untuk kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Dan kita kena ingat perjalanan dunia ni menuju kepada akhir zaman ni, dia makin gawat, makin celaru, makin serabut, makin huru-hara, makin banyak fitnah. Dan sebenarnya generasi baru di kalangan anak kita, cucu-cucu kita ni, mereka berhadapan dengan fitnah-fitnah yang besar. Kalau kita dulu apa sangat yang kita ada, gadget, telefon tak ada zaman kita budak-budak dulu. Buat-buat pun kita mandi paya, mandi sungai, main dekat benda ataupun tangkap ikan dekat benda padi, dekat paya dan seumpamanya. Dan kalau ada pada ketika itu anasir-anasir yang tak elok, budak-budak dadah ataupun kaki-kaki ganja pada ketika itu, mereka lari daripada masyarakat, mereka menjauhkan daripada masyarakat. Dia nak isap dadah, nak isap ganja, dia pergi ni. Ujung-ujung tepi sungai, ujung-ujung tepi paya, tempat orang jarang-jarang pergi apa semua sekali. Lari daripada masyarakat. Tetapi generasi anak kita hari ni, cucu kita hari ni, benda tu masuk menyerang dalam masyarakat. Sehingga di mana-mana pun berleluasa fenomena dadah dan benda-benda yang sewaktu dengannya. Dan dalam bentuk yang lebih moden, dalam bentuk yang mudah-mudah, dalam bentuk yang boleh senang nak bawa, tak payah, tak nampak, pelik-pelik apa semua sekali. Masya Allah. Dan setengah-setengah tempatnya sehingga tidak terkawal fenomena-fenomena, gejala-gejala dadah, ganja dan perkara-perkara yang merosakkan ini. Masya Allah. Besarnya cabaran anak-anak zaman sekarang ni. Dan setengahnya tu kita tengok ni,
telefon. Tak boleh lepas daripada telefon. Dan apabila ambil telefon seumpama dunia dia terkelam, bahaya. Pengaruh-pengaruh yang ada pada hari ini. Fitnah yang besar yang ada pada hari ini. Yang melanda umat, yang melanda cucu, yang melanda generasi kita pada hari ini. Masya Allah. Kadang-kadang bila kita berjalan, bila kita tengok keadaan-keadaan umat kita, generasi-generasi baru kita ni, banyak hal-hal yang mendukacitakan. Tutup aurat tu jauh sekali lah. Lepas tu bebas lagi. Pergaulan bebas lagi. Seumpama tidak ada kawalan. Di mana ayah, di mana ibu, di mana orang Islam yang boleh memberi dakwah, yang boleh memberi pengajaran, yang boleh memberi ibrah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka boleh kembali kepada jalan, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi Muslim yang mukmin yang sejati. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjuanglah. Berjihadlah kita orang Islam, kita sekaliannya fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa jihad, dengan sebenar-benar jihad. Jadi kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu, hasil didikan daripada Nabi terima wahyu, Nabi ajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi ni sebahagiannya terus hafaz dan terus melaksanakan wahyu ataupun perintah yang diajar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau perintah itu perintah berjihad, sanggup pergi berjihad walau apa jua keadaan sekalipun, dengan sebahagian besarnya membelanjakan harta yang banyak untuk jihad fi sabilillah, sanggup mereka, sanggup sahabat-sahabat besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanja sebahagian besar daripada harta dan kekayaan mereka untuk berjihad fi sabilillah. Dan kalau kita lihat tempat-tempat kesan-kesan para mujahid umat terdahulu daripada kita, Masya Allah. Kalau kita pergi kepada tempat makam syuhada di Madinah, kita tengok keadaan bentuk muka bumi pun kita dah tak tahan dah. Apalagi nak suruh pegang pedang, nak suruh pegang senjata, nak suruh pegang tombak, nak suruh pegang panah untuk nak berperang. Keadaan kita nak suruh duduk berdiri pun, nak suruh duduk lama pun dah tak tahan dah. Belum lagi nak suruh berperang, belum suruh nak belanja harta benda, nak perintah nak suruh berperang lagi. Tetapi sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup angkat pedang. Dan mereka tahu lawan dia, musuh-musuh dia bukan kecil, bukan sikit. Kaum Quraisy Makkah datang berbondong-bondong pergi ke Madinah, sehingga berlaku pertempuran. Perang Badar, perang Uhud, perang lain Khandaq, perang-perang lain apa semua sekali. Sanggup umat Islam untuk membelanjakan harta benda, dan sanggup juga mereka untuk membelanjakan jiwa raga mereka. Mati demi mempertahankan Islam, mati untuk menegakkan Islam. Hilangnya nyawa dan hilangnya anggota, kecederaan tubuh badan, sanggup mereka melalui keadaan itu. Oleh kerana itu adalah tuntutan jihad daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala bayar ni. Jiwa raga mereka, harta benda mereka dengan syurga Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya tidak ada tolak bandingnya, masya-Allah. Jadi kita walaupun tidak mampu untuk berjihad seumpama para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulung, yang agung, yang besar, sekurang-kurangnya kita dapat juga untuk ini. Jadi kalau kita ada sikit harta benda, kita berjihadlah, keluarlah.
Dalam konteks kita tak banyak walaupun sedikit. Kalau kita ada ilmu, berjihadlah, sampaikanlah, sebarkanlah ilmu itu walaupun sedikit daripada kita. Dan kalau kita mampu untuk mencegah kemungkaran, hatta dengan hati sekalipun kita cegah kemungkaran itu, kuasa tak ada, mencegah dengan tangan tak mampu, mencegah dengan kuasa tak ada kuasa kita, sekurang-kurangnya kita tidak reda dengan kemaksiatan dan kita mencegah maksiat itu dengan hati, sekalipun itu adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Kita kalau boleh nak jadi orang yang imannya kuat, mencegah kemungkaran itu terang-terang, dengan kuasa, dengan lisan, dengan lidah boleh cegah, ataupun dengan perbuatan boleh cegah. Tapi kalau tak mampu, tak apalah, sekurang-kurangnya kita tidak reda dengan kemungkaran itu, dengan fahsyat itu, dengan kejahatan itu, dan kita ada pencegahannya sekurang-kurangnya dalam hati, sekalipun itu adalah adhaful iman, iman yang lemah ataupun selemah-lemah iman. Humujtabakum, dan sebenarnya huwajtabakum, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah sebenarnya yang memilih kamu, yang memilih kita, yang memilih orang Islam itu untuk melaksanakan suruhannya, untuk melaksanakan perintahnya. Jadi orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah itu berupa ibadah ataupun perintah itu berupa tegahan dan larangan tinggal. Dan orang-orang Islam, sekalipun orang Islam dulu dah sebati dah dengan al-khamru. Jadi kalau dalam ayat yang lain kita akan jumpa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak tu dan judi, bertenun nasib, itu adalah kerja-kerja syaitan, bukan kerja-kerja manusia. Jadi umat Islam yang dengar perintah itu dan yang dengar dan tahu itu adalah perbuatan kerja-kerja syaitan, tinggal arak, tinggal judi, tinggal bertenun nasib, tinggal benda-benda kemungkaran, tinggal apa semua sekali. Samalah kita ni. Apabila kita tahu dah perkara itu, perkara-perkara kemaksiatan, tinggal, walaupun sebati dengan kita, walaupun seberat mana untuk kita nak tinggal dan menjauhkan benda-benda itu. Contoh yang mudah lah. Kalau kita orang Islam ini kebetulannya kaki merokok, daripada muda sampai ke tua tak boleh berhenti merokok. Sedangkan apabila kita tahu berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan larangan merokok, berkaitan dengan mudarat merokok, apa semua sekali itu, kita boleh berhenti. Orang Islam tu dia ada break, dia boleh berhenti. Ataupun kekejian-kekejian lain dia boleh berhenti dan boleh tinggal. Itu orang Islam, itu orang yang beriman. Itulah orang yang mampu untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tuntutan buat ataupun tuntutan meninggalkan sesuatu perkara itu. Dan ingatlah bahawa kita ini adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jangan pula kita lari, jangan pula kita menjauhi, dan jangan pula kita meninggal. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dah pilih dah. Dah tentu dah. Dah menjadi dah kita di kalangan orang-orang Islam, di kalangan orang beriman. Jangan kita larilah daripada jalan, daripada kerja-kerja kita orang Islam, kerja-kerja kita orang-orang beriman. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah Subhanahu wa taala buat agama, dan tidak menjadikan agama itu sehingga kita ni tak mampu nak buat.
Itu sebabnya apabila ada masyakkah, apabila ada kesukaran dan kepayahan, nescaya dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam hal-hal urusan agama ni. Apabila dalam keadaan sakit tak boleh puasa, tak apa, tak puasa, ganti pada hari yang lain. Kalau kita baca dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan itu. Tiba-tiba bulan Ramadan sakit, tak boleh nak puasa, nak bergerak pun tak boleh apa semua sekali, tak bermaya, tak apalah, tak puasa di kala itu, dan digantikan pada hari yang lain, hari yang ada keupayaan, hari yang kita ada kemampuan. Begitu juga apabila musafir, kalau nak solat berat, terutamanya musafir dululah. Musafir dulu, kalau kita tengok suasana di tanah Arab, di bumi Mekah, di bumi Syam dan di persekitaran Arab itu, kalau kita tengok, Masya Allah. Tapi sekarang ni dah pelik-pelik dah. Dah pelik-pelik dah. 2014, 2015 saya ada di Riyadh, di Saudi. Dan ditakdirkan awal 2015 Raja Abdullah mati. Meninggal Raja Abdullah. Dan naiklah Raja Salman. Raja Salman pun dah tua dah. Dah tua dah Raja Salman. Dan putera-putera mahkota ni masing-masing bubuk puasa lah. Bubuk puasa. Antaranya Muhammad bin Salman yang mempunyai cita-cita yang besar untuk nak memodernkan Saudi dan nak menjadikan Saudi negara moden. Musibah. Dan sebenarnya pembesar-pembesar dan keluarga-keluarga di Raja Saudi ni lebih menerima nasihat daripada orang asing, daripada orang Islam. Lebih menerima nasihat Amerika, lebih menerima nasihat orang putih, lebih menerima nasihat Yahudi daripada nasihat dunia dan umat Islam. Rugi ni, suatu kerugian yang besar. Perubahan yang ketara. Kalau 2014 itu kita buat-buat tanya, mana kelak-kelak malam yang tempat-tempat boleh beribu, kita ambil teksi, dan selalunya driver teksi itu Pakistan ataupun orang luar lah, Arab jaga-jaga. Jadi kita tanya, mana di Riyadh ini tempat-tempat yang boleh beribu tengah-tengah malam apa semua sekali 2014? Tak ada lagi tempat-tempat hiburan. Dan kalau kita pergi tempat-tempat shopping, mall ataupun pasar Batra, pasar dia apa semua sekali, waktu zuhur zrak tarik nasi ataupun tarik dia punya besi itu, tutup kedai sekejap, berhenti untuk solat fardu zuhur berjamaah. Dan masjid tu ada sekitar-sekitar tu ataupun dalam bangunan tu ada masjid. Wallahu alam lah. Sekarang ni 2022 nak masuk 2023 ni, suasana sedemikian itu masih kekal lagi ataupun dah banyak berubah. Dan kalau kita lihat dengan media-media yang kita terima tu, banyak sangat dah berubah dah. Hiburan, penyanyi-penyanyi besar daripada serata dunia dibawa masuk, Masya Allah. Dan dengan rancangan-rancangan memodernkan Saudi, dengan pembangunan, semua nak besar, semua nak lebih, semua nak taraf dunia, Masya Allah. Sedangkan kita tengok, hebat dah. Di Riyadh itu bangunan-bangunan tinggi banyak dah, hotel-hotel besar dah banyak dah. Nak buat lagi, dan nak buat lagi, Masya Allah. Dan urusan-urusan yang berkaitan dengan Islam itu, sehingga apabila di kalangan imam yang tegur berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku di Saudi, perubahan-perubahan yang berlaku ke dalam, itu Arab ni dia lain sikit, ke dalam, tak boleh disanggah.
Itulah sekongkuannya ulama ataupun para imam, para ulama di Saudi ini berpecah kongkuannya pada tiga lah. Satu yang bersama-sama dengan pemerintah, yang keduanya yang tak menunjuk ke mana-mana, dan yang ketiganya yang seumpama menunjuk apa tu percanggahan. Ini yang teruk. Yang menunjukkan seumpama penentangan, percanggahan apa semua sekali, ini teruklah. Yang ni sehingga dituduh, yang ni sehingga dimasukkan ke penjara apa semua sekali. Banyak hal-hal yang merugikan dunia umat Islam. Tetapi apa boleh buat? Itulah keadaannya hatta di Saudi yang merupakan kiblat umat Islam. Jadi kita harap Islam itu akan bangkit, dan Islam itu akan bangkit sebelum kiamat tu. Islam itu akan bangkit, dan pokok-pokok akan bercakap, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hazal Yahud, ni Yahudi ni berselindung di sebalik pokok, di sebalik aku ni. Pokok pun boleh bercakap, batu pun boleh bercakap. Batu pun boleh bercakap, wahai hamba Allah, ni Yahudi ni berada di belakang batu ni, belakang aku ni. Batu pun boleh bercakap, pokok pun boleh bercakap. Akhir-akhir zaman ni. Faqtuluh, bunuh mereka, bunuh Yahudi, bunuh. Sampai masa, dan itu keadaan pasti akan terjadi. Pasti akan berlaku. Sebagaimana gambaran-gambaran hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Masya-Allah. Jadi buatlah persiapan sebaik mungkin untuk kita menjadi mukmin yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beroleh kejayaan di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ni mampu untuk dilaksanakan oleh kita manusia mukallaf. Kerana apabila ada kesukaran, dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir susah, boleh jamak dan qasar. Musafir susah, boleh qasar lagi ibadat solat. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lain, hatta memakan benda-benda yang diharamkan untuk menjaga nyawa ataupun untuk maslahah kehidupan. Sehingga boleh. Bangkai tak boleh. Tetapi apabila dalam keadaan darurah, keadaan tertentu, diharuskan untuk makan bangkai sehingga boleh sekira-kira menyelamatkan nyawa ataupun menyambung kehidupan. Maknanya agama Allah Subhanahu wa taala itu apabila berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar, yang darurah, sehingga dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas terang-terang lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Aku tidak menjadikan ke atas kamu dalam urusan agama itu, pada agama itu, sehingga susah, sempit dada, sukar, apa semua sekali tidak. Dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak ulang balik berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang mukmin itu jiwa raga mereka. Masya-Allah. Ada nilai orang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa raga orang mukmin itu
sanggup dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalahum, begitu juga dengan harta benda orang mukmin. Harta benda orang kafir banyak, tetapi tidak diberi tawaran sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang pun. Harta benda orang kafir bertimbun-timbun banyaknya, tak pandang pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tawaran pun daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala bi anna lahumul jannah, dengan pertukarannya bagi mereka itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang akan berlaku? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka sanggup untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang apa mereka sanggup? Bermati-matian pun mereka sanggup apabila itu adalah untuk fi sabilillah. Jihad macam mana pun mereka sanggup. Itu adalah orang Islam. Jadi apabila mereka berada fi sabilillah, mereka berperang fi sabilillah, sudah tentu akan terjadi apa dia? Fayaqtulun, membunuh. Biasalah. Kalau dah berperang, akan ada yang membunuh dan akan ada yang terbunuh. Dan orang Islam ni sanggup. Fayaqtulun, mereka sanggup untuk membunuh musuh-musuh Islam. Ja'far At-Tayyar di dalam sesuatu pertempuran yang besar, peperangan yang besar. Sehingga ditebas, putus ni tangan kanan, putus tangan kiri, tapi tetap memeluk erat panji atau bendera Islam pada ketika itu. Tak nak tunjuk orang Islam ni lemah, tak nak tunjuk orang Islam ni takut, tak nak tunjuk orang Islam ni orang kata kecut dan seumpamanya. Walaupun berhadapan dengan putus tangan dipancung, sanggup yang akhirnya syahid fi sabilillah, sanggup untuk mempamerkan keadaan sedemikian rupa untuk mempertahankan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup dibunuh. Maknanya orang berjihad fi sabilillah itu mereka sanggup untuk membunuh dan mereka pula sanggup untuk dibunuh. Jadi kalau bunuh orang sedaplah. Tapi kalau dibunuh, tapi bagi orang yang sanggup untuk berada fi sabilillah, mereka reda sekalipun mereka terbunuh ataupun mereka dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan, itu adalah merupakan janji yang besar, janji yang pasti daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji ini berkaitan dengan orang Islam, berkaitan dengan jiwa raga mereka, berkaitan dengan harta benda mereka, berkaitan dengan keberanian mereka untuk berada fi sabilillah, tercatat fit Taurat, dalam kitab Taurat pun ada, wal Injil, dalam kitab Injil pun ada, apatah lagi wal Quran, dalam kitab Al-Quran, berkaitan dengan orang Islam, berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan orang-orang yang berada fi sabilillah itu. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Jawablah Tuhan tanya. Adakah orang lain yang lebih menepati janji daripada aku? Kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dah orang lain yang boleh menepati janji, mengotorkan janji, memberi ganjaran, memberi balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak mampu, manusia tak mampu untuk membeli dan memberi ganjaran sebesar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas segala-galanya itu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya kira sekadar itulah untuk pertemuan pada kali ini. Jadi sebarang kekurangan saya minta maaf. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara dan seumpamanya. Sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Wallahu alam. Aku
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.